Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Imran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah 6 Oktober 2022. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI melalui Nano Malaysia bersama Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM akan menjalankan kerjasama penyelidikan pelaksanaan projek fitoperlombongan di tapak rumah hijau Kampung Monggis, Ranau. Projek itu melibatkan penghasilan bahan aktif logam daripada tumbuhan biojisim tinggi di bawah program inisiatif teknologi penyimpanan tenaga Nano Malaysia (NESTI). Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adam Baba, hasil penyelidikan fitoperlombongan dapat memelihara bekalan terhad bahan aktif bateri litium selain mengurangkan aktiviti pelombongan konvensional bahan-bahan aktif untuk menghasilkan bateri litium ion baharu. Ia sekaligus dapat meningkat pembangunan teknologi electric vehicle EV. Projek melibatkan kelestarian bateri ini mampu menerajui pembangunan teknologi bateri mampan sejajar aspirasi menjadi negara berteknologi tinggi menjelang 2030. Kita mahu melihat industri berkaitan dengan pembangunan bateri ini merupakan hala tuju negara yang baru. Jadi teknologi-teknologi seperti photo mining ini merupakan salah satu teknologi baru muncul yang perlu kita gunakan sepenuhnya dan meyakinkan peringkat antarabangsa bahawa kita boleh membekalkan nikel dan pelabur-pelabur yang ingin membangunkan kilang-kilang pembuatan bateri, kita sedia untuk bekalkan bahan asas ini untuk pembangunan. Beliau berkata demikian kepada media semasa lawatan teknikal ke Nickel Garden Substation Monggis, Ranau. MOSTI akan turut menyokong aktiviti mendapatkan hak milik intelektual diperoleh daripada aktiviti penyelidikan dan pembangunan tumbuhan biojisim ini. Hasil kerjasama kukuh MOSTI dengan Taman-Taman Sabah serta Pusat Biodiversiti Sabah akan menjadikan fitoperlombongan sebagai kunci kepada pembangunan kepakaran negara dalam bidang pelombongan hijau. Susulan peningkatan mendadak kes gastroenteritis akut AGE dan video tular dakwaan terdapat 80 kes cerit-berit sehari di Mukim Seri Tanjung Tawau. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Rosnadi Mudin dalam satu kenyataan memaklumkan Pejabat Kesihatan Kawasan PKK Tawau mula menerima makluman 22 kes AGE pada 26 September dari dua klinik swasta melibatkan gejala muntah, cerit-berit dan sakit perut. Siasatan awal menunjukkan kes-kes berkenaan tinggal di perumahan berbeza dan kesemuanya dirawat sebagai pesakit luar. Siasatan lengkap kes dan persekitaran termasuk ke atas kilang ais berhampiran dilaksana dan mendapati sampel najis air dan ais negatif kehadiran mikroorganisma. Menurut Datuk Dr. Rosnani, tahap kebersihan kilang ais didapati memuaskan dan keadaan air di kawasan taman perumahan adalah jernih serta tiada pelanggaran parameter kekeruhan, klorin, pH dan suhu. Bermula 26 September hingga 1 Oktober 2022, sebanyak 85 kes AGE dilaporkan, namun situasi terkini adalah terkawal dan tiada kes baru dicatatkan di kawasan berkenaan sejak 2 Oktober. Bagaimanapun, pihak Jabatan Kesihatan Negeri masih menunggu keputusan ujian kimia bagi sampel air yang diambil. Tambah Datuk Dr. Rosnani, pemantauan kejadian AGE giat dijalankan di semua fasiliti kesihatan seluruh negeri. Perkembangan semasa COVID-19, angka jangkitan harian meningkat kepada 125 kes malam berbanding 118 pada hari sebelumnya. Peningkatan kecil berkenaan selari dengan pertambahan jumlah sampel ujian daripada 1,972 kepada 2,122. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masudi Manjun, kadar positiviti adalah rendah iaitu 5.89%. Sebanyak 21 daerah merekodkan jangkitan baharu termasuk 2 daerah mencatat kes 2 angka iaitu Kota Kinabalu 34 kes dan Tawau mencatat 14 kes. 6 daerah tidak merekodkan sebarang kes baharu iaitu Beluran, Kuala Penyu, Kunak, Pitas, Sempurna dan Tongod. Sebanyak 123 kes baharu adalah dalam kategori 1 dan kategori 2 serta masing-masing 1 kes dalam kategori 3 dan kategori 4. 1 kematian turut direkodkan di Kota Kinabalu.
Pelajar Universiti Malaysia Sabah UMS dinasihat berwaspada taktik penipuan rumah sewa di sekitar kampus UMS giat dipromosikan menerusi media sosial. Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor dalam satu kenyataan mengingatkan pelajar agar peka dengan modus operandi penipuan dalam talian ini. Isu timbul berikutan pelajar UMS yang akan mula kembali ke kampus untuk pengajian secara bersemuka apabila semester dibuka mencari rumah sewa. Justru terdapat pihak mengambil kesempatan melakukan penipuan untuk mengaut keuntungan. Prof. Datuk Dr. Kasim menyuruh pelajar merujuk Pusat Pengurusan Non-Resident dan Fasiliti Perumahan Pelajar PNRF UMS bagi sebarang urusan berkaitan rumah sewa bagi mengelak penipuan seumpama. Beliau juga meminta pemilik rumah di sekitar UMS yang berminat menyewakan rumah atau bilik kepada pelajar berhubung dengan PNRF bagi mengesahkan kesahihan tawaran. Sebelum ini terdapat laporan akhbar mendedahkan 10 pelajar UMS menjadi mangsa penipuan rumah sewa dengan kerugian mencecah RM30,000. Semalam, Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Muhammad Zaidi Abdullah memaklumkan seorang wanita 39 tahun ditahan bahagian siasatan jenayah komersial IPD Kota Kinabalu dipercayai terbabit penipuan sewa rumah melalui laman sosial di sekitar ibu negeri. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan dan berdepan hukuman penjara maksimum 10 tahun dan sebatan sekiranya sabit kesalahan. Jiraya Wara Pelancongan berasaskan komuniti CBTR Anjuran Lembaga Pelancongan Sabah bakal diadakan November ini sebagai usaha mempromosi destinasi pelancongan luar bandar. Berlangsung selama 3 hari bermula 27 hingga 29 November di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC sempena Persidangan Pelancongan Dunia WTC ke-6. Menurut kenyataan pengurusi Lembaga Pelancongan Sabah Datuk Jonestan Bangkuai, CBTR memberi peluang perkongsian pengusaha pelancongan dan pengusaha produk pelancongan luar bandar mencari pasaran baru. Ia juga menjadi ruang interaksi antara penduduk tempatan dan juga delegasi WTC, sekaligus menggalakkan mereka mengunjungi lokasi pelancongan di negeri ini. Datuk Jonestan yang juga pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar yakin CBTR dapat menonjolkan keunikan budaya Sabah, makanan tradisi dan kraf tangan tempatan. Turut diadakan sempena Jiraya Wara ini, Forum Antarabangsa mengenai pelancongan komuniti menampilkan penceramah dari Thailand dan Indonesia yang juga akan berkongsi kaedah menjana sumber pendapatan alternatif. Dijangkakan kira-kira 3,000 pengunjung dalam dan luar negara akan menghadiri CBTR kali ini. Seramai 18 individu terdiri daripada pemain industri dilantik ahli panel penasihat industri IAP Program Politeknik Kota Kinabalu PKK menjadikan jumlah keseluruhan kini 51 orang. Pelantikan itu membuka ruang kepada perkongsian pintar antara PKK dan pihak industri. Mewakili pihak industri, Ketua Pegawai Eksekutif Sedafiat Sendirian Berhad, Datuk Awang Butamam Awang Mahmun yakin ahli panel baharu dapat menyumbang idea memperkasa kualiti graduan politeknik sekaligus meningkatkan kebolehpasaran golongan berkenaan. Ini terbukti pada tahun 2021 walaupun kita baru berada di dalam post-COVID-19, Politeknik Kota Kinabalu telah mencatatkan sebanyak 89,66% kebolehpasaran. Beliau ditemui pemberita selepas menyempurnakan Majlis Jawatan Kuasa IAP di Kota Kinabalu. Sementara itu, terdahulu berucap, pengarah PKK Dula Muluk berkata, majlis ini merupakan platform bagi ketua-ketua program PKK mendapatkan input pihak industri bagi menambah baik penyampaian kurikulum dan pencapaian pelajar sejajar keperluan industri masa kini. Bagi memperkasa kawalan kesihatan kendiri, Kementerian Kesihatan komited melaksana inisiatif Saringan Kesihatan Kebangsaan atau National Health Screening Initiative NHSI di lapangan termasuk di bangunan agensi kerajaan. Ia bagi memudahkan mereka yang bekerja agar tidak ketinggalan menikmati perkhidmatan pemeriksaan kesihatan percuma.
Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu, Dr. Muhammad Zaki Marsoha berkata, NHSI dimulakan sejak Julai lalu menyasarkan 80,000 masyarakat di Sabah menjalani pemeriksaan kesihatan termasuk sasaran 12,000 orang di Kota Kinabalu. Seperti yang kita ketahui untuk rakyat Malaysia sendiri, 1 daripada 5 orang rakyat Malaysia menghidap penyakit kencing manis atau diabetes dan 3 daripada 10 orang menghidap penyakit darah tinggi lah. So, kami mengambil langkah proaktif untuk menyaring seberapa banyak rakyat Sabah secara khususnya lah supaya kita ketahui status kesihatan mereka. Beliau memberitahu pemberita RTM ketika program NHSI di Kompleks Bersepadu KEKOM di Kota Kinabalu. Antara saringan kesihatan ditawarkan pemeriksaan berat badan dan tinggi BMI, tekanan darah, kolesterol dan saringan minda sihat. Pendekatan ini sangat baik sebab jika diorang datang sini, staf-staf DRTM akan dapat menjimatkan masa dan dapat memantau kesihatan mereka dengan lebih baik lagi lah. Sangat bagus dan kalau boleh dia dibuat sekerap mungkin lah sebab ramai kaki tangan kita ni mungkin tidak banyak ruang dan peluang masa untuk pergi membuat pemeriksaan. Lagipun yang penting mungkin diorang tidak tahu apa yang diperlukan oleh mereka lah. Saya rasa dia bagus sebab they check all the stuff here and it shows that they care for all our health. Lebih mudah datang ke sini sebab maybe some of us don't have time to go to the hospital or clinic, so it's really nice. Perkhidmatan NHSI juga ditawarkan secara percuma di klinik kesihatan. Sebagai tanda sokongan sambutan Hari Sukan Negara HSN 2022 yang akan diadakan 8 Oktober depan, Institut Tadbiran Awam Negara Intan Kampus Sabah mengadakan seminar Jom Sehat. Ia disertai 153 penjawat awam, pelbagai jabatan dan anggota beruniform di negeri ini. Pengarah Wilayah Intan Kampus Sabah Muhammad Haris Ali berkata program Sumpama penting bagi menggalakkan masyarakat khususnya penjawat awam terlibat secara aktif dalam aktiviti sukan demi kesihatan bersama. Sehubungan itu, beliau berharap seminar Jom Sehat ini mampu memberi impak positif terhadap prestasi kecemerlangan penjawat awam termasuk dalam penyampaian perkhidmatan. Demikian ucapan Muhammad Haris sempena seminar berkenaan di Tuaran. Teks ucapan beliau dibacakan Pegawai Tadbir Latihan Intan Kampus Sabah, Kartini Soekarno. Antara aktiviti diadakan perkongsian tip pemakanan sihat serta tip dan praktikal cara senaman yang betul. Baik saudara, sekian Berita Pagi Sabah kali ini. Ikuti lebih banyak perkembangan semasa melalui pelbagai platform RTM. Assalamualaikum dan salam hormat.